jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Majlis yang dihormati barisan panel forum sempat pegawai dari Jawi, Cawangan Putrajaya, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatizah, tuan-tuan guru, para ahli ulama, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti yang disebut oleh pengacara majlis tadi, malam ini pihak Jawi dengan kerjasama Surah Al-Quddus Mesin 16 menganjurkan program forum Ehwal Islam bersempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan yang disambut setiap 1 Februari setiap tahun. Jadi alhamdulillah, dalam kesempatan yang ada pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan yang dapat hadir secara fizikal dan mematuhi SOP yang telah pun ditentukan, dan kita tetap menjaga dan mematuhi SOP tanpa gagal. Terima kasih kita ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir ramai pada malam ini. Dan begitu juga tidak ketinggalan kepada penonton-penonton yang mengikuti siaran secara langsung, khususnya di laman Facebook rasmi Jawi Putrajaya, Jawi KL, Jakim, dan saya difahamkan geng Surah Putrajaya yang turut membuat siaran langsung pada malam ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan 10,000 orang dapat mendapat manfaat hasil pada siaran langsung. Biasanya Facebook live stream geng Surah Putrajaya ni dia ribu-ribu lah, banyak followers dia ramai, insyaAllah kita doakan. Jadi untuk itu kita juga turut memohon dan merayu kepada rakan-rakan Facebook yang sedang melayani Facebook, yang sedang menyaksikan secara langsung pada malam ini, untuk membantu kami untuk turut menyebarkan share, like, share siaran pada malam ini supaya ia dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai orang. Dan dalam masa yang sama, kita yang tukang share itu insya-Allah juga akan mendapat manfaat, akan mendapat pahala. Tak payah kan guna satu batang jari saja, klik butang share. Boleh buka di Facebook Jawi ataupun Facebook Geng Surah Putrajaya, dan ikuti forum ini. Dan tuan-tuan dan puan yang ada dalam surau ini pun boleh untuk menggandakan pahala, tuan-tuan. Menggandakan pahala. Tuan-tuan hadir secara fizikal dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan buka Facebook Jawi ataupun Geng Surah Putrajaya, dan tuan-tuan boleh menggandakan pahala. Siapa tak nak ganda pahala kan? Hadir secara fizikal, duduk dalam surau ini, mendengar secara langsung di dalam surau ini.
Lalu buka Facebook pula, tolong share maklum kawan-kawan kalau adik-adik yang ada di rumah, rakan-rakan yang tak ada kesempatan untuk datang ke surau ini. Jadi kita boleh tolong maklum dan war-warkan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sebahagian daripada orang yang membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bantu-membantu di atas perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan. Baik, malam ini kita akan membincangkan tajuk izinkan aku menumpang di sini. Dua orang ahli panel akan mengupas tema ini. Izinkan aku menumpang di sini. Saya pun tanya kepada pihak Jawi, apa maksud izinkan aku menumpang di sini? Artinya tuan-tuan dan puan, banyaklah kita boleh tafsirkan ya. Kita menumpang, hidup kita di atas muka bumi ini tuan-tuan, kita menumpang. Menumpang artinya kita tak duduk lama. Kita tumpang rumah orang. Takkanlah kita duduk itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sebab nak menumpang. Kita menumpang kenderaan, kita tak tumpang selama-lamanya. Ada waktu, ada ketika kita akan meninggalkan apa yang kita tumpangkan. Itulah kehidupan kita atas muka bumi ini tuan-tuan, kita hanya menumpang sementara. Sementara bila? Sementara ajal kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang ini kita menumpang. Dan kita kena membuat ataupun menjalankan tugas dan peranan sebagai penumpang. Begitu juga dalam keadaan kehidupan kita di wilayah persekutuan, contohnya khususnya Putrajaya, ini ramai yang duduk di Putrajaya atau di mana-mana saja. Dan saya yakin majoriti yang ada di hadapan saya pada hari ini, walaupun kita sebenarnya menumpang sementara. Menumpang sementara. Tapi tuan-tuan dan puan yang duduk ni semua dah beli rumah di sini ya. Alhamdulillah, syabas. Datangnya dekat dengan pusat membeli belah. Ustaz Ashraf, alamat dah sebelah tu jalan kaki. Kan? Dia tak anytime macam Tuan Haji Rosda. Anytime pergi kan Alamanda. Setiap hari Minggu, Sabtu, Ahad, shopping di Alamanda. Kan? Masya-Allah, hebat. Menumpang, saya menumpang, tuan-tuan menumpang. Di wilayah numpang mencari rezeki, numpang bekerja, tumpang belajar dulu di Kuala Lumpur, belajar Universiti Melaya, dan numpang belajar menuntut ilmu 3 tahun. Numpang pula cari rezeki di Putrajaya. Dah berapa tahun dah? 20 tahun lebih lah, lebih 20 tahun duduk Putrajaya. Numpang asal tempat yang tak numpang balik kampung lah. Mengampung pergi kedai. Ustaz Ashraf masuk. Dia tak duduk lah, dia tak adalah warga kota KL ni. Duduk sempadan pagi kan. Asal Pulau Pinang, datang menumpang di Selangor. Ustaz Dr. Suki pun sama, asal Pulau Pinang, datang menumpang di pagi, mencari rezeki di UPM Serdang kan. Alhamdulillah menumpang juga di situ. Tempat asal di kampung masing-masing. Dan saudara Aceh menumpang juga di sini kan, mencari rezeki di Institut Kanser Negara. Tempat asal di mana Aceh? Gopeng Perak. Gopeng ke? Alhamdulillah. Saja saya mukadimah panjang sikit tuan-tuan supaya nak bagi rakan-rakan teknikal kita ni dapat like, kawan-kawan yang di Facebook dapat bantu share, dapat bagi masuk, bagi ramai sikit. Kita nak mula. Izinkan aku menumpang di sini. Panel kita yang pertama Profesor Malia, Datuk Dr. Suki bin Osman, syarah kanan di Universiti Putra. Dulu nama pertanian, itu Pak Universiti Putra Malaysia UPM. Panel kita yang kedua Ustaz Ashraf Nuri Islam. Saya nak minta Ustaz Suki dulu, Dr. Suki dulu, untuk mengupaskan izinkan aku menumpang di sini. Ustaz Dr. kan bahawa nak menunjukkan bahawa kita bersyukurnya ada tempat untuk kita orang bagi tumpang. Artinya muka bumi ni lah, dunia ni Allah Ta'ala bagi kita tumpang hidup di sini. Dalam konteks wilayah ataupun negeri ataupun negara, kita ada dalam
sebuah negeri, sebuah wilayah, sebuah negara yang aman, yang makmur, kan? Boleh lagi kita duduk beribadah walaupun cabaran, godaan dan pelbagai. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menuntut kita supaya bersyukur dengan adanya kedamaian, keamanan dalam sebuah tempat, sebuah negara, sebuah negeri. Lain perkataan yang kata apakah sebab-sebab lain kita sebagai hamba, sebagai rakyat, sebagai khalifah atas muka bumi, kita sangat berterima kasih kerana Allah Ta'ala menjadikan sebuah negara dan negeri yang namanya Malaysia, yang namanya wilayah persekutuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria selaku moderator forum pada malam ini. Gandingan Alipena Imam Muda Ashraf, seluruh hujatan kuasa Surau Al-Qudus serta pengurusi dan imam jamilannya, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menumpang di sini pada malam ini. Dan moga-moga kita dapat melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumpang di bumi bertuah ini, yang menumpang di negeri yang makmur ini, dengan kita mensyukuri pemberi nikmat kepada kita. Kita mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Tentu yang dirahmati Allah, sebenar sambutan hari wilayah persekutuan bulan Februari kita sambut, dan tajuk kita lebih menumpukan kepada kesyukuran kita di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan, kemakmuran yang ada terutama di wilayah persekutuan di Putrajaya dan secara umum di Malaysia, kemakmuran yang dikecapi, dan banyak nikmat-nikmat yang kita peroleh. Sebab itu ada beberapa perkara yang perlu kita laksanakan untuk kita mengekalkan nikmat tersebut. Sebab kemakmuran ini memang satu idaman semua orang. Contoh bayang kalau sekarang kita duduk di Burma itu,
Macam mana? Pasal itu Ramadan. Kita kesian sahabat-sahabat kita yang kadang ada yang menjadi pelarian di tempat sini. Dan tentu di Syria ada sekarang. Saya pernah di Syria, tapi lah saya tak malu. Sebab apa? Mereka diuji dengan lebih dahsyat. Tuan-tuan, kalau kita travel, saya bawa balik dari Jordan dan Mesir. Balik sebenarnya 1 Februari. Harus betul begitu dulu dia. Sebab apa? Sebab nak sambung dengan wilayah. So sampai 1 Februari menjejakkan kaki ke Malaysia balik. 1 Februari lepas baru dari Mesir dan juga Jordan. Kita duduk di sana. Lama-lama kita akan kenal tempat kita. Kita akan merasakan bahawa bertuahnya bumi Malaysia, bertuahnya kita yang berada di Putrajaya, bertuahnya kita yang berada di wilayah persekutuan. Contohnya, sebab apa? Kemakmuran yang kita dapat kecapi nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang kita tak boleh peroleh pada tempat lain. Satu kenikmatan yang Allah bagi kepada kita. Sepatutnya kita bersyukur atas nikmat ini. Bersyukur bagaimana? Bersyukur dengan melaksanakan tugas sebagai khalifah sebagai disebut oleh Ustaz Zakaria Usman. Jadi nama pok dia sama dengan nama pok saya, tapi pok lain-lain. Nama dia sama. Jadi kita wajib untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah untuk mengekalkan kemakmuran tersebut. Tanda kita bersyukur sebab makmurnya apa tuan-tuan makmur? Batu satu tu jadi makmur, boleh? Faham bila? Jadi faham darul makmur. Makmur ni apa? Makmur ni kalau bahasa orang Kedah dia kata prosperity. Ada ustaz sebenarnya apa? Itu makmur. Makmur ni satu keindahan, satu kekayaan, satu kemewahan, satu kesenangan. Semua orang nak kepada kemakmuran, betul tak? Semua orang nak kepada kesenangan. Semua orang. Sebab itu antara doa yang paling banyak Nabi SAW berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Dan kata Anas bin Malik, itulah doa yang Nabi paling banyak berdoa. Sebab itu sampai hari ini pun kalau kita tengok semua mestilah doa ni tak tinggal. Doa lah walaupun panjang lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tahu dah nak lending tu. Itu doa lending. Kan? Sebab apa? Sebab lepas benda tu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Habis. Itu doa lending. Kok mana pun doa lain tak masuk, doa tu mesti masuk. Dan sebenarnya memang pun itu doa yang paling Nabi banyak minta kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab di situnya ada prosperity. Di situ ada kemakmuran. Kita mohon kepada Allah kemakmuran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah kebaikan. Atina fid dunya hasanah. Bagilah kami di atas dunia ini kebaikan, kemakmuran, keindahan, kecemerlangan, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di hari akhirat juga nak kemakmuran juga, kebahagiaan juga, kebaikan juga, kecemerlangan juga. Dan wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada api neraka. Maknanya atas dunia kita nak maaf, baik kita minta kepada Allah. Sebab itu doa ini bagi doa yang mengandungi hasanatain. Dua hasanah, dunia dan akhirat, dua sekali. Kemakmuran yang kita kecapi di dunia ini, kemakmuran yang kita kecapi di bumi Malaysia ini, kemakmuran yang kita kecapi di wilayah persekutuan ini, kita nak bawa kemakmuran itu sampai kepada kemakmuran, kebahagiaan di hari akhirat. Dan tuan, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Kathir ketika mana menghuraikan ayat Al-Quran ini, apa kata Ibnu Kathir? Dia kata kebaikan di dunia, kemakmuran di dunia kita minta pada Allah Ta'ala itu ialah apa? Segala
kebaikan, kenikmatan yang boleh kita kejar di atas dunia. Rumah yang selesa, contoh. Isteri yang salihah, contoh. Gaji yang, salary yang okey, kenderaan yang macam Volkswagen tu. Ni tu. Selesa. Selesa kan? Tapi cuma bukan saya sama. Jadi maknanya itu disebut oleh Ibnu Katsir, itu kemakmuran atas dunia. Itu yang kita minta kepada Allah. Tiba-tiba kita dapat, tuan. Kita dapat di wilayah persekutuan sebagai contohnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. Tapi bukan sekadar kita nak dapat di sini. Tak cukup dapat di sini. Sebab apa? Sebab di sini ni kita menumpang sementara. Dunia ni sebagai tempat yang sementara. Sebab tu dia panggil dar al-fana, darul fana, tempat yang akan binasa. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan. Al-Imam Al-Qurtubi ketika mana mengulas ayat ini dia kata apa? Sebab apa Allah sebut mati dulu baru hidup? Sebab dunia ini tempat untuk kita semua mati. Darul fana. Dunia ni kita menumpang saja. Sekejap bukan lama mana pun. A'mar ummati baina 60 wa 70 hadis rawahu Imam At-Tirmizi. Nabi kata umur umatku antara 60 sampai 70. Tak tahu lah. Dan kita nak menumpang pun atas dunia saja. Kemudian disebut alladzi khalaqal maut wal hayat. Sebut hidup yang kedua, mati dan hidup. Sebab apa? Kata Imam Al-Qurtubi, sebab betul-betul darul hayat, tempat yang untuk kita hidup selama-lamanya ada di hari akhirat. Sebab tu bila mana kita rasa nikmat di sini, ketika menumpang di sini, kita nak hak nikmat, kita nak bawa niat kita capi sekarang ni, kita nak kenikmatan itu berterusan, bahkan lebih nikmat lagi ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dan nak dapat kenikmatan yang berterusan inilah perlu laksanakan tugas sebagai khalifah. Nak balik pada yang disebut tadi, tugas sebagai khalifah yang itu pun Allah Taala perintahkan kita untuk laksanakan di bumi yang berkah ini. Itu tanda kita bersyukur. Itu tanda kita menikmati, bukan sekadar menikmati, bersyukur dengan nikmat Allah di bumi berkah ini. Kita melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Apa peranan dia? Sebagaimana yang sudah dimaklumi sejak sekian lama. Antara kitab yang tersohor yang membicarakan tentang isu ini adalah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Imam Al-Mawardi menyatakan peranan dia liiqamatid din wa siyasadid dunya. Peranan untuk apa? Peranan khalifah untuk liiqamatid din, nak tegakkan agama. Itu yang pertama. Jadi syukur kita oleh persekutuan, kita nak tegakkan agama di oleh persekutuan. Kita perbanyakkan program macam yang dibuat sekarang, sambutan wilayah-wilayah, buat program dengan forumnya, dengan diskusinya, dengan program-program kerohaniannya, dengan program keintelektualannya, keilmuannya, dan berbagai lagi perkara yang dapat menjana minda kita, yang dapat menyedarkan peranan kita untuk apa? Liiqamatid din, nak tegakkan agama dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Tanda kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah bagi untuk kita menumpang di sini. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat di dunia bi, untuk kita memakmurkan dunia, makmurkan wilayah persekutuan ini, majukan wilayah persekutuan ini dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama. Nak maju memang itu satu tuntutan. Sebab kalau lah ada orang yang kata maju ni benda dunia lah. Kalau begitu tak perlulah manusia pegang tanggungjawab khalifah. Ya? Allah bagi manusia tanggungjawab khalifah itu sebab nak maju ke dunia juga, di samping untuk tegakkan agama.
Kalau setakat nak tegakkan agama saja, dunia tak yang makmur, bagi ke malaikat dah. Malaikat 100% taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagi ke malaikat, apa jadi terjaya? Apa jadi? Ada tak alamatnya? Ada tak? Ingat malaikat pergi shopping. Malaikat tak heran, tak tengok. Ada tak ni apa Volkswagen Fire ada tak? Malaikat bukan yang ada. Dia tak tanya semua benda tu, tak ada. Ada tak jabatan Putrajaya hak selalu orang buat filem, masuk Imam Muda buat filem situ? Ada tak? Paling pelak dengan cahaya bergelapan. Malam-malam orang berhenti, kadang-kadang kena halau, kadang-kadang boleh berhenti. Tak ada. Takkan ada. Sebab apa? Malaikat tak mahu semua benda tu. Tetapi Allah bagi pada manusia ada tujuannya untuk memakmurkan dunia. Jadi makmur dunia ni tak salah. Nak majukan dunia tak salah. Nak majukan wilayah persekutuan ni tak salah. Bahkan itu merupakan tuntutan dalam tanggungjawab khalifah. Cumanya yang kena ada akhlak, kena ada etika, nak bawa orang untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyedari kebesaran Allah yang memberikan segala kenikmatan itu kepada kita. Kita pun seronok tuan. Seronok. Mata kita pun seronok tengok kan, tengok tasik yang sangat besar di Putrajaya. Contohnya, seronok. Itu satu kenikmatan yang patut kita syukuri. Tempat lain tak ada tuan. Tak ada. Saya duduk usai orang ni abu. Pulang abu. Kan? Tu dia usah sejuk. Kan? Lepas tu pula orang punya ramai, crowded semua. Mas dia tak pakai, dia tak ada mas kan? Kita pernah boleh pakai mas, dia tak pakai. Kan? Kemudian 30 juta di Kairah saja, 30 juta di Kairah saja, kita satu Malaysia 30 juta. Anda bayang crowded macam mana? Anda bayang kan? Kita ni tenang, relax, punya tenang pada lena kadang-kadang. Kuliah punya tak tenang. Kan? Jadi maknanya inilah satu kenikmatan yang perlu dipertahankan dan perlu disyukuri dengan kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melaksanakan tugas khalifah untuk meneruskan memakmurkan dunia ini dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus bersyukur dengan menjadi hamba Allah taala yang bertanggungjawab, yang berintegriti, yang tahu tanggungjawab utama kita ialah apa yang Allah sebut dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jelaslah kepada kita tuan dan puan sekalian falsafah sambutan hari wilayah. Kenapa kita setiap 1 Februari kita menyambut hari wilayah? Kita sambutlah sebab kita nak cuti. Tiba-tiba bertembung pula Ustaz dengan Chinese New Year 1 bulan Februari pula. Kan riuh. Bawa ke hari Rabu ke tidak? Bawa ke hari Selasa ke tidak? 1 Februari hari Selasa. Kan Chinese New Year Selasa dan Rabu. Bawa ke hari Khamis ke tidak? Kan riuh. Sampai tular dalam media-media sosial tentang cuti 3 hari cuti umum. Kan sebab apa? Sebab nak kepada cuti itu. Tiba-tiba JPM nafi yang pula itu palsu. Allah marah. Kan? Tapi sebenarnya tak apalah, cuti itu tak apa. Saya pun cuti juga balik kampung. Tapi yang sebenarnya yang perlu kita ni semua, warga Putrajaya, warga Kuala Lumpur, warga kota, untuk kita hayati maksud di sebalik sambutan hari wilayah itu, sebagaimana yang Dr. Suki sebut tadi lah. Untuk kita mengingatkan kembali tugas dan peranan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebab tu Allah Ta'ala sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menciptakan di atas muka bumi ini manusia ini sebagai khalifah. Khalifah ni artinya orang yang memajukan bumi, memakmurkan bumi, menjaga amanah, tanggungjawab sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala pilih kita ni, manusia ni. Jadi kita kena cek diri kita balik. Sempena hari wilayah ini, adakah kita dah menjalankan tugas sebagai khalifah di wilayah persekutuan ini? Contohnya, sebab kita berbincang tentang sempena hari wilayah,
So kita adalah warga wilayah, khususnya wilayah Persekutuan Putrajaya. Apakah kita dah melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah di wilayah Persekutuan Putrajaya ni? Sebab itulah peranan, itulah tugas, itulah tanggungjawab yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita, khususnya di wilayah Persekutuan Putrajaya. Yang kedua tadi Ustaz Suki ada sebut adalah bagaimana kita nak memakmurkan muka bumi ini sebagai hamba. Kan ini antara tujuan Allah Ta'ala ciptakan manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini kecuali supaya mereka itu beribadah, kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala ciptakan bumi ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan muka bumi ini sebab Allah Ta'ala nak test kita semua, siapakah yang terbaik dari segi amalan. Maka dengan sebab itu kita sentiasa berlumba-lumba mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Maka itulah dikatakan kita ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempena hari wilayah, bulan sambutan wilayah persekutuan ini, kita nak cek start mana kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala lahirkan kita atas muka bumi. Nikmat Allah Ta'ala bagi kita ada properties yang ada di atas muka bumi ini. Mereka ni semua ada property, ada property Putrajaya ni Ustaz. Orang kaya-kaya betul. Kita tak mampu nak beli rumah Putrajaya. Mereka ada alamat IC Putrajaya. Kita pun beri juga kan. Ini kaya-kaya semua. Amin. Mana ada kaya Ustaz? Mana ada kaya tu yang tak jadi kaya tu? Ustaz kata kaya. Amin, insya-Allah mudah-mudahan kaya. Salah ke jadi kaya? Tak salah kan. Semua ni pun pegang cita-cita nak kaya semua ni. Dah kaya dah sekarang ni, nak kaya lagi. Teman-teman nak sebelah ni kan. Ada butik Ashraf lah. Ashraf kan. Dan ada holding nak bagi lagi besar lagi dia punya empire dia. Kan maksudnya tak salah. Kita nak jadi kaya. Sebab Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Ta'ala suruh kita bersiap sedia untuk hari akhirat, kehidupan hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala kata jangan lupa hak buat kamu tak nak hidup di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala suruh kita cari juga. Sebab tu kita kena buat macam. Sebab nak cari habuan kehidupan kita di atas muka bumi yang sementara. Baik, kalau Dr. Suki dah cerita tentang tugas dan tanggungjawab sebagai penduduk muka bumi, sebagai penduduk wilayah persekutuan, tugas kita, peranan kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan sebuah negeri, sebuah wilayah. Saya tertariklah apa yang Ustaz sebut tadi. Bayangkan kalau kita ni tidak ada negeri, tidak ada wilayah. Sebab itu kita mempertahankan kemerdekaan. Dan mempertahankan kemerdekaan. Kan kita duduk sibuk Pulau Batu Putih tu yang kecil ya, Pulau Batu Putih tu kat Singapura, ni kat sempatan tu. Kan ada berebut mana Singapura ke Malaysia ke, sikit tu dah berebut berapa puluh tahun. Kenapa? Kerana kemerdekaan, maruah sebuah negara. Bukan ada orang duduk pun kat situ kan, tapi kita duduk mempertahankan sebab kemerdekaan, kedaulatan tanah air tu kita perlu pertahankan. Kalau jadi macam rakyat-rakyat apa ni, saudara-saudara kita di Palestin kan duk berebut negeri, tak pernah aman, bom sana bom sini kan. Sebab apa? Sebab semua nak cari tanah air. Orang-orang Islam kata Palestin ini tanah air kami. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel kata Palestin ini asal keturunannya, sejarahnya adalah tanah air kami. Kan pakat duk berebut itu. Sampai bila tu nak berebut tu? Wallahu a'lam, dah berpuluh-puluh tahun nak berebut sebuah tanah air. Kita alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita tak pernah berebut wilayah persekutuan kan. Kita tak pernah nak bergaduh. Kita diberi ada duit beli rumah masing-masing. Kan? Tak ada duit ikhtiar, usaha, bekerja. Boleh buat rumah, boleh beli rumah, boleh beli macam-macam.
properti ini, di wilayah persekutuan ini. Itulah nikmat kemakmuran, keamanan yang kita perolehi. Masuk, ini kita asal dulu kan terus ya. Terus ya. Okey. Terus ni saya nak minta kepada kita yang kedua, Ustaz Ashraf. Ini yang izinkan aku menumpang di sini ni. Orang nak masuk tajuk tu. Kan? Nak menumpang di tempat orang ni, Ustaz Ashraf kan. Apa adat ni? Adat kita menumpang macam kita pergi tumpang rumah orang kan. Mana boleh kita pergi duduk selera, duduk baring ke depan buat tamu rumah dia dan buat itu suka kan. Itu kalau di rumah lah. Kalau di wilayah, kalau di negeri ni, kalau kita menumpang di sebuah tempat, sebuah negeri ini, tanggungjawab kita dalam menumpang supaya kita nak mencapai, kita lihat Dr. Suki sebut tu apa, kemakmuran itu. Jadi tanggungjawab, sumbangan dan peranan warga negara ataupun warga kota yang datang daripada luar dan menumpang di tempat ini, apa sebenarnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Fadil Ustaz Zakaria Osman. Ada panel sekalian Dr. Suki, orang Bali, tapi asal daripada Bina. Pokoknya tiga-tiga benar dan juga mereka semua memang tajuk tu izinkan aku menumpang di sini macam kami nak menumpang di sini juga. Tapi saya rasa berfungsi bukan orang wilayah juga rasanya. Untuk wilayah, untuk imam wilayah. Tapi siapa yang orang wilayah ni? Tajuk tu suka lah. Izinkan kami menumpang di sini. Maksudnya semua menumpang. Saya main sini saya nak terlepas tak? Bawa-bawa itu surau baru buat terlepas Ramadan. Kan Ramadan pertama kan baru dalam musuh Quran. Time tu Ustaz dia parking tadi. Tapi waktu tu saya tak parking dalam. Parking tak boleh pergi tu. Banyak kosong. Tapi tadi saya datang tadi parking rumah. Maksudnya dulu yang menumpang tu sikit, dan ni yang menumpang tu ramai. Alhamdulillah, syukur. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin datang daripada pelbagai negara. Saya daripada Tanjung Pinang, ada daripada Pokok Senang Kedah, Pulau Nerang Kedah, ada daripada Sebarang, Pulau Pinang. Kita pun tak tahu di mana rezeki kita. Cari rezeki di sini. Dalam kalau kita menyanyi hadis 40, dia sebut awal-awal lagi. Nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari cukuplah 120 hari. Lepas daripada 4 bulan fanfukhu fihi roh, dimasukkan roh, ditentukan rezekinya, jodohnya. Kita mengaji dah banyak kali hadis tu. Dan Allah SWT menyebut wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ini dah tentulah rezeki kamu semua nak di mana. Dah tentulah rezeki dekat mana. Cuma kita pun tak tahu. Saya pun tak pernah planning waktu duduk dekat Penang dulu nak duduk beli rumah dekat Selangor. Tak pernah terasa pun nak duduk belah sini Ustaz. Rasa macam nak duduk Penang Ustaz. Tapi Ustaz Suki mungkin dia planning daripada kecil lagi nak main duduk kat sana. Sebab saya masuk Bangi dia dah berduduk awali serikun al-awali. Orang awal Bangi. Jadi tuan-tuan kita tak tahu tak kan. Tapi Allah SWT bagi kat kita tuan-tuan. Allah bagi ni semua benda dalam dunia ni semua nak mudahkan kita. Kalau tuan-tuan macam alam naj'alil arda mihada. Tidaklah kami jadikan bumi ini mihada, satu hamparan untuk kami. Memang sebenarnya Allah ciptakan dunia ni tuan-tuan, bumi ni tuan-tuan untuk mudah kita berjalan. Kita tak tahu rezeki kita kat mana. Tetapi macam disebut dalam surah
Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kami jadikan kepada kamu walladzi ja'ala lakumul ard, bumi ini, famshu fi manakibiha, dalulan. Ada orang salah tafsir, kan tanya Ustaz Syauqi lah. Dia lagi tahu dalam bahasa Arab. Ada orang kata flat earth, bumi rata pula. Bukan maksud bumi rata. Bumi ini seolah-olah rata, seolah-olah mudah untuk kamu berjalan. Famshu fi manakibiha, jalanlah di setiap pelosok mana-mana penjuru. Kalau Imam Ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir dia sebut li talab rizqi wal makasib. Bukan setakat kamu jalan fasiru fi ard, fi travel, fi jalan lancung, bukan setakat itu. Tetapi boleh jadi orang duduk Penang, rezekinya dekat Kuala Lumpur. Orang Kelantan dalam surau ni, dia tak sangka rezekinya dekat Selangor. Orang Terengganu, dia tak sangka rezekinya di Pulau Pinang pula. Dan ada orang KL, rezekinya di Dubai. Ada orang dekat Kedah, rezekinya di US. Kita tak tahu rezeki kita kat mana. Tapi Allah jadikan dunia ni tuan-tuan mudah jalan. Semua atas dunia ni banyak Allah buat untuk memudahkan kita. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kamu rasa penat, tak apa, aku bagi malam menutupi kamu bagaikan pakaian. Kamu rasa nak bekerja, aku bagi cahaya matahari. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, untuk kamu mudah dan hidup. Subhanallah. Wal jibala autada. Kalau takut-takut bumi ini goyang, nak bekerja pun susah, tak apa, kami paku bumi ini, mudah untuk cari rezeki. Autada wa fir'auna bil autad. Tentera Fir'aun yang kuat kukuh. Macam tu juga wal jibala autada. Bumi dipasang dengan dibantu dengan bukit. Dia punya sayang Allah. Sampailah hari ini kita duduk sini, dan saya rasa dalam surau ni majoritinya numpang. Majoriti numpang. Semua kebanyakannya duduk daripada wilayah. Siapa IC dia memang wilayah? Ada? Ada? Seorang tak? Ada seorang tak? Semua mana? Kecuali bayi dia, budak-budak kecil. Jadi bila kita tengok keadaan ini, kita duduk dalam negeri yang aman, yang damai. Macam Ustaz Syauqi pergi Mesir, pergi Jordan, seronok Ustaz pergi. Seronok, makan sedap, ya, Tok Miah lah, kan, makan macam-macam. Tapi balik macam mana pun teringat dekat kampung halaman. Tapi kita tak tahu di mana kita nak duduk selama-lamanya, kita tak tahu. Mati di mana pun kita tak tahu. Fi ayyi ardin tamut. Tuan-tuan tahu tak tanah perkuburan kalau tuan-tuan ni kan tuan-tuan kena tanam mana? Saya dulu soalan pertama bila masuk surau, saya tanya dekat ADK surau, di kalau mati ni nak kena tanam mana? Masjid As-Salam tak ada umur. Saya pindah dulu lagi. Masjid As-Salam tak ada umur. Dia kata, Ustaz, Sungai Tangkah. Oh, dah tahu lah, Sungai Tangkah. Dia ready. Nanti kalau meninggal tanam mana? Tanam pula. Simpan mana? Tanam. Nanti kalau meninggal simpan mana? Tulisan nombor. Jadi semua setuju dah sepakat untuk dikemudian tulisan nombor. Ataupun masih lagi hilang, macam Nabi Munkara ke apa, batu muda ke. Itu luar mahal sikit. Kita tak tahu. Tiba-tiba Allah jadikan di sini rupanya. Kita tak tahu rupanya rezeki kita di wilayah persekutuan. Alhamdulillah, bukan cakap kata kita. Nabi ketika Nabi hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, riwayat sejarah menyebut Nabi pusing 2-3 kali Nabi tengok belakang. Abu Bakar yang jaga Nabi pun duduk tengok Nabi, duduk tengok belakang, Nabi duduk tengok belakang, Nabi duduk tengok belakang. Nabi tengok apa? Tengok apa? Nah, hijrah Madinah, Nabi duduk tengok Mekah. Maksudnya feel manusia lagi dia ada Ustaz. Dia main dah duduk di samping pinggiran Putra, dia teringat Kuala Nerang. Betul tak? Okay. Mana rumah yang betul? Nak Kuala Nerang ke nak dekat? Wallah. Walaupun Nabi sayang kepada Mekah, Nabi tengok banyak kali, 3-4 kali orang kata kita jalan. Nabi kata kalau orang Mekah tak halal waktu aku tak keluar. Tapi Allah memilih Nabi dikebumikan di bumi Madinatul Munawwarah.
Sahabat Nabi kata Abu Zur'ah al-Fatih 14,000. Banyak riwayat lah. Berapa ribu sahabat Nabi. Tengok-tengok yang ada di Bakar. Perkuburan yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada Ma'lah. Kalau semayang mulia lagi Masjidil Haram lah, daripada Masjid Nabawi. Tapi kubur lebih mulia Bakar daripada Ma'lah. Ma'lah di Bakar. Berapa ratus ribu sahabat Nabi duduk di Bakar? Tak, 10,000 ya. Yang lain semua mana 100,000 tu? Mana 90,000 tu? Ada seluruh dunia. Sampaikan dakwah. Ini kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Jadi macam mana kita jadi ambil peranan? Bila kita duduk satu-satu tempat, tuan-tuan, kalau kita baca bab perang, saya beri contoh. Itu dulu ada satu bacaan cerita bab perang. Saya kena terus cerita satu-satu, baca balik satu-satu. Perang ni ada macam-macam. Ada perang tolak, ada perang dafu, ada perang yang kita kena pergi perang, ada perang yang kita kena pertahankan. Kalau orang serang kita kena bilang tentera nak masuk dekat Thailand, kita kena bilang. Kita duduk Putrajaya kena pergi lawan, kena pertahankan. Tak wajib sebab dah ada tentera. Tapi kalau tentera musuh dah masuk sampai Putrajaya, sampai ke rela, sampai ke gak kan? Dah sampai ke depan tu dah. Wajib tak yang muda-muda pertahankan? Ataupun nak duduk dalam rumah saja? Macam tadi. Ada perbincangan ulama. Sekarang bukan saja tuan-tuan dapat berbisnes dengan baik. Boleh kerja Putrajaya dengan aman tenteram. Bawa kereta dengan okey. Kerana ada orang yang menjaga di sempadan negara. Bukan saja-saja Nabi sebut. Air mata yang mengalir kerana takutkan Allah tak dibakar mata tersebut. Dan juga mata yang berjaga malam kerana menjaga sempadan negara itu takkan dibakar oleh api neraka. Bukan saja-saja tuan-tuan. Sebab kita boleh duduk dengan tenang, dengan aman kerana mereka. Cuba kalau kita tak senang tuan-tuan. Sebab tu dekat sempadan tu orang keluar masuk ikut dan macam-macam boleh berlaku, maka kita pun tak boleh hidup dengan aman. Syukur Alhamdulillah. Kita duduk di sini, kita ambil peranan macam mana Muhajirin dan Ansar. Muhajirin masuk ke bumi Madinah dan macam mana Ansar deal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang nak berhijrah. Orang duduk kampung Masai, ada orang baru masuk, kita dah duduk lama taman ni. Orang nak masuk, macam mana kita nak bagi tahu kepada mereka kamu duduk dengan aman dan tenteram. Begitulah yang berlaku As'ad bin Zurarah antara perjanjian Aqabah, buat perjanjian dengan Nabi. Sebab tu orang Ansar ni wajib perang. Kalau perang dia wajib ikut Nabi, sebab dia dapat deal dengan Nabi. Antara deal dengan Nabi, kalau apa-apa berlaku dia akan pertahankan Nabi. Ada Nabi. Ulama menyebut orang Muhajirin pun wajib, sebab siapa yang tak berhijrah bersusah payah dengan Nabi. Maka dari ahli Madinah wa man hawlahu min al-a'rab an yatakhallafu. Dan agak teruklah seorang yang duduk bersama dengan Nabi dekat Madinah, sama ada orang Arab ke orang Muhajirin ke orang Arab Bani ke, tak bersama dengan Nabi ketika Nabi dalam zamamu, dalam keadaan kehausan, kelaparan, susah payah, maksudnya susah senang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu dah juga kita duduk walaupun dah berhijrah dan duduk wilayah, anggaplah tempat yang kita tumpang ini tempat yang kita juga kena jaga kemakmuran. Walaupun bukan kampung kita, betul? Dia hukum mudah senang kan. Kita buat homestay kan. Kita buat homestay. Kadang-kadang kita tengok orang macam-macam ramai. Ada yang masuk, dia buat gaya homestay lah. Dia masuk, dia pakai barang-barang kita, dia balik-balik lah. Dia jaga dengan elok, dia kenal. Ada yang masuk kan, dia keluar tu, rumah macam nak ubat. Rumah macam nak ubat. Dan ada yang masuk Ustaz, dia keluar, barang dalam rumah pun tak dapat. Jadi kita masuk ke bumi yang berkah, yang makmur, yang Allah bagi tumpang, saya dan tuan-tuan tumpang. Maka kita buatlah yang sebaik mungkin di bumi yang kita namakan bumi yang air ini. Kalau kita baca Wati Mazaitu maupun di sini wahadal baladil amin, ulama tafsir kata wahadal baladil amin, bumi yang aman itu adalah Makkah Mukarramah
Yang tu pun hajar dengan Ismail. Yang tu pun ada kabilah orang daripada Yaman naik ke atas, duduk kat situ. Tapi mereka duduk tempat orang lain, mereka makmurkan tempat orang lain. InsyaAllah. Tuan-tuan banyak zakat dalam ini soalan penting. Tuan-tuan banyak zakat kan? Banyak atau banyak tak banyak? Oh, wilayah mana? Yang wilayah mana? Yang ada banyak menteri mana? Zakat pendapatan banyak mana? Ha? Di mana tuan-tuan banyak? Zakat fitrah betul, di mana kamu beraya. Tapi kalau zakat pendapatan, kita bayar di mana? Di mana kita dapat rezeki. Sebab di mana kita dapat rezeki, di situ kita makmurkan diri sebut Allah SWT. Kemudian tuan-tuan, peranan kita ni menumpang di wilayah persekutuan ni. Mentang-mentang kita asal Penang, mentang-mentang kita asal Kedah, rantap bila wilayah nak jadi apa pun tak boleh. Sebab tu yang terakhir tu kata, di mana kita dapat sumber rezeki kita, di situ kita kena kembalikan 2.5%. Jadi kita kena pulangkan balik kepada tempat kita mencari makan tu. Itu sumbangan kita, peranan kita tu dalam populasi untuk kita memajukan, memakmurkan tempat kita duduk tumpang tu. Itu yang nak ambil faham tu daripada apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala banyak sebut tentang kana lisabab jannatani an yamin wa shimal. Kulu washrabu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat 15. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah jadikan negeri Sabah ini merupakan satu benchmark, satu contoh tanda keagungan. Sebab apa? Jannatan an yamin wa shimal. Allah Ta'ala jadikan kebun-kebun, tanaman yang subur, menghijau, yang cantik, mata memandang kiri dan kanan negeri Sabah tu. Allah Ta'ala kata, makanlah nikmat rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala kata, inilah negeri yang baik, yang makmur, yang berkat dan mendapat pengampunan dari Allah. Yang ni yang saya nak minta Ustaz Dr. Suki jelaskan sedikit. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa ciri-ciri dia, apa sifat-sifat dia untuk kita jadikan tempat kita tinggal ini, kalau di wilayah ini wilayah persekutuan, bagaimana kita nak jadikan wilayah persekutuan kita ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Ustaz Zakaria, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur boleh dijadikan sebagai satu asas di wilayah persekutuan dan juga di Malaysia secara keseluruhannya, insyaAllah. Iaitu maksud apa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negeri yang baik. Baldah, negeri. Thayyibah, baik. Wa rabbun ghafur, dan mendapat pengampunan daripada Allah. Bukan setakat negeri saja baik, kenikmatan yang Allah bagi, tetapi Allah memberi pengampunan. Bila mana maksud Allah bagi pengampunan, Allah bagi juga kenikmatan secara berpanjangan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, kalau kita melihat kepada ayat ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, memang asalnya dia disebut dalam surah Sabah. Pada yang dibaca tadi Ustaz Zakaria, laqad kana fi Sabah, laqad kana li Sabah fi maskanihim ayat. Di Sabah itu, Sabah ni di mana? Di Yaman. Sabah ni di Yaman. Bahkan dikatakan bahawa
Malikatus Saba. Siapa Malikatus Saba? Yang disebut nama dia Balqis tu kan? Dia juga salah satu daripada Saba. Ada seorang laki-laki datang bertanya Rasulullah SAW sebagaimana satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Man huwa Saba? Saba itu sebenarnya adakah dia rajulun atau mur'atun atau ardun? Seorang laki-laki ini bertanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang mana dalam hadis ini dia tanya Nabi, siapa tu siapa? Laki ke, perempuan ke, ataupun bumi itu siapa? Lalu Nabi SAW menyatakan balwa rajul. Siapa ni asal? Seorang laki-laki. Dia beranak 10 orang. Dia melahirkan 10 orang, 6 orang mendiami di Yaman, 4 orang mendiami di Syam. Itu asalnya. Lalu siapa jadi negara yang berkembang, makmur. Sebab itu disebut sebagai Jannatan an yamin wa shimal. Jannatan, jannah itu syurga. Jannah itu syurga. Syurga itu asal masyarakat kebun. Kebun. Kebun kiri kanan. Kebun kiri kanan itu para ulama tafsir menyatakan bahawa kebun tu di berata-rata tempat ada kebun buah-buahan. Tengok belah kanan ada, tengok belah kiri ada. Macam kita di Putrajaya, tengok lampu-lampu bergelapan. Kanan ada, kiri ada. Begitu. Di sana kebun. Sehingga kan diriwayatkan bahawa kalau seorang wanita berjalan di celah-celah kebun tu, dia bawa apa? Orang mengemat atas kepala bakui. Dia tak payah petik pun buah. Dia lalu sikit, lepas kebun penuh dia punya apa? Dia punya bakul itu dengan buah-buahan. Betapa nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Nikmat tuan. Buah-buahan itu lambang kenikmatan. Hari ini walaupun tak ada kebun, kita dengan cara sekarang ni, dengan adanya duit, kita boleh beli buah-buahan. Kita boleh beli makan kambing boleh. Kat mana sedap Australia? Kambing boleh? Ya? Macam-macam nasi tu ada di sini. Hak Western ada, hak Arab ada, hak Melayu ada. Semua ada. Ini satu kenikmatan. Nikmat. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa kulu min rizqi rabbikum, makanlah rezeki Allah bagi makan. Nikmat itu washkuru lahu, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini satu pengajaran kepada kita nak menyatakan bahawa kalau kita nak mengekalkan kenikmatan itu, kita kena ada tugas dan peranan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mengekalkan yang disebut oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapat pengampunan daripada Allah. Maknanya duniawi baik, ukhrawi pun baik. Duniawi nikmat, ukhrawi pun nikmat. Bahkan nikmat yang berpanjangan. Apakah perkara yang perlu kita lakukan untuk mendapat kenikmatan yang berterusan itu, terutamanya mendapat pengampunan daripada Allah? Sebab apa? Sebab kenikmatan yang Allah bagi. Tapi kalau orang ingkar, maka Allah tarik kenikmatan tersebut satu persatu. Siapa mengalami banjir yang besar, Allah tarik kenikmatan yang diperoleh apabila seseorang itu ingkar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita pergi Saudi, hari ini Saudi dia buka visa turis. Kalau dulu visa umrah, dia hanya umrah ya, dia pergi Jeddah, bukan Madinah. Tapi sekarang ni bila visa turis, dia boleh pergi mana-mana tempat di Saudi. Tuan-tuan naik sikit ke utara, naik atas sikit sebelum Tabuk, tuan-tuan akan jumpa satu tempat nama dia Madain Saleh, ataupun tempat nama dia Hijr. Tempat itu Madain Saleh, tempat kediaman golongan Thamud yang banyak Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Pasal apa Allah banyak cerita dalam Quran kaum Thamud dan juga kaum Ad? Pasal apa? Kaum Ad di Yaman, kaum Thamud di utara Saudi pada zaman sekarang ataupun di Syam.
Sebab orang Arab Quraisy mereka sering berulang alik ke Syam dan juga ke Yaman untuk berniaga. Lalu mereka lalu dua-dua kawasan ini. Maka tahu sangat kawasan-kawasan ini yang begitu makmur dulunya. Kaum Thamud ni, tuan-tuan, kalau di Madain Solat saya berapa kali sampai di situ. Memanglah Nabi SAW ketika mana melalui kawasan itu di Madain Solat itu Nabi mempercepatkan perjalanan. Sebab apa? Sebab tempat itu diturunkan bala oleh Allah Ta'ala. Tapi boleh tak kita pergi? Para ulama kata boleh kita pergi. Pasal apa? Kalau kita nak pergi pengajaran dan juga pengakhiran. Siru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul kadzibin. Berjalan ke muka bumi, tengoklah akibat-akibat ataupun apa yang diperoleh oleh golongan yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya duduk di situ. Di tempat di Madain Soleh itu kalau kita masuk dia tak main orang. Orang tak main masuk pun. Bila kita masuk situ, kita tengok binaan bangunan dia saja kita terkejut. Bangunan dia yang dibuat, yang dipahat batu yang begitu pecah, dibuat ukiran pula cantik macam background di dalam. Jadi maknanya, dan saya tengok di depan dia pula ada satu lembah yang sangat besar, satu dataran yang sangat besar. Saya cuba duduk depan, saya cuba imagine, bayangkan zaman dulu. Kemakmuran yang mereka peroleh begitu hebat. Allah bagi kenikmatan yang berlimpah ruah. Baldatun thayyibah. Tapi adakah cukup sekadar itu? Tak cukup kalau ingkar kepada Allah. Kalau tidak mau menerima pengajaran-pengajaran Allah, kalau nak syirik kepada Allah, tidak akan dapat Rabbul Ghafur. Maka pada ketika itu ditarik nikmat kepada mereka. Kaum Thamud, Allah Ta'ala hancurkan mereka. Kaum 'Ad, didatangkan bala bencana kepada mereka yang sangat dahsyat. Walaupun Allah bagi nikmat pada mereka, kekuatan fizikal. Kaum 'Ad ni disebut oleh Imam Al-Qurtubi juga dalam kitab tafsir beliau bahawa kaum 'Ad ni fizikal dia tinggi dia saja 60 sampai 100 hasta. Tahu mana? 60 hasta hingga 100 hasta? Agak tak tahu mana? Mau ada dekat 50 meter. Tinggi saja, lebar dekat sekolah besar mana. Jadi sehingga kan maka rasa dengan kenikmatan itu, maka bongkak, maka sombong. Mereka kata dirakatkan oleh Allah dalam Quran, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Asalnya Allah nak menunjukkan kekuatan Allah. Bertanya sana siapa lebih kuat, Allah datangkan bala kepada mereka, musibah pada mereka, taufan, ribut yang ada 3 sifat. Satu sifat dia apa? Kencang. Ribut kencang lah. Yang kedua sifat dia apa? Sejuk. Yang ketiga sifat dia apa? Dia membawa suara halilintar selama 8 hari 7 malam. Menghancurkan kaum 'Ad secara keseluruhannya. Angin itu bawa angkat kembali ke bawah, hempak sehingga kan kepala tu putih. Dalam badan tu jadi kosong, jadi tak ada apa, usus-usus semua terkeluar habis. Allah hancurkan mereka, tak dapat pengampunan Allah. Sebab apa? Sebab ingkar. Ini satu pengajaran yang besar. Kita Allah bagi apa? Allah bagi nikmat, kekuatan. Kekuatan apa yang kita dapat kalau kaum 'Ad? Kekuatan fizikal. Hari ini kekuatan harta, kekuatan rezeki, kekuatan macam-macam kenikmatan yang kita dapat. Jadi di sini untuk mengekalkan kenikmatan itu dan mendapat pengampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Antara yang Allah sebut apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Itu antara. Kalaulah penduduk itu ahlal qura, penduduk kampung itu, qura dalam Quran dia merujuk kepada bandar. Ini boleh tak? Putrajaya masuk. Lau anna ahlal qura ni kalau penduduk wilayahnya, contohnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah Ta'ala kata kami akan buka barakat. Barakat ni jamak kepada barakah. Bukan satu berkat dah, barakah. Berkat-berkat yang banyak. Berkat makna apa? Barakahnya makna dia az-ziyadah fil khair, bertambah-tambah kebaikan dalam kehidupan kita. Ketenangan kita peroleh, kenikmatan kita peroleh, kebaikan kita peroleh, barakat yang banyak Allah bagi.
di langit dan di bumi. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Tapi syarat apa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah konteks wilayah persekutuan untuk kita mendapat baldatun Tayyibatun Rabbul Ghafur. Kita nak jadikan bumi wilayah ni bumi yang beriman dengan penduduk yang adalah orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak apa? Kita nak makmurkan, kita nak budayakan bagi satu environment yang saleh itu, sehingga kan kita berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan, berlumba-lumba untuk mengerjakan amal saleh. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya di situ tuan-tuan, insya-Allah kalau kita dapat melaksanakan ini antara kuncinya, maka kita akan dapat yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu antara kuncinya, iaitu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita nak lahirkan di kalangan jemaah kita ni, masyarakat kita ni, warga Putrajaya, warga wilayah persekutuan, dan warga seluruh rakyat di negara kita Malaysia yang tercinta ini, yaitu beriman dan bertakwa. Dan peranan ini bukan kata ustaz-ustaz benar-benar saja, ini jemaah-jemaah, jemaah kuasa masjid, jemaah kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu bapa, guru-guru, asatizah, semua kena menjalankan peranan dia masing-masing, kena buat kerja dia masing-masing bagi nak melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Sebab apa? Sebab kita nak mendapat keberkatan, barakat. Ustaz sebut tadi, dia ambil istilah daripada dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim minas samai wal ardi barakat. La fatahna alaihim barakat. Kalaulah penduduk satu tempat, satu kampung, satu negeri, satu rumah, satu presin, satu fasa beriman dan bertakwa, nescaya akan dibukakan pintu-pintu keberkatan untuk mereka, untuk kita semua, insya-Allah. Inilah yang menjadi turning point ataupun menjadi suatu titik tolak kepada diri kita untuk sama-sama kita renung dan kita fikirkan, untuk kita mengusahakan diri kita untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah bila penghuninya, masyarakat yang penduduknya beriman dan bertakwa, negeri itu, tempat itu akan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ustaz Ashraf ialah bagaimana yang boleh kita sama-sama lakukan agar kehidupan kita di atas muka bumi pada hari ini, dia bukan saja memberi manfaat kehidupan kita pada hari ini, tapi dia boleh membawa kepada kehidupan kita di hari akhirat. Sebab kehidupan kita yang kekal abadilah, ya, di negeri akhirat itulah yang akan menjadi satu nilai yang begitu besar yang perlu kita usahakan ketika kita hidup di atas muka bumi. Terima kasih Ustaz. Ustaz Syakir cerita tentang sabar 8 hari saya. 8 hari habis semua. Cerita tentang kamu. Kita baca surah Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tak kamu, tidakkah kamu melihat Quran di Ramadhanil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Satu ciptaan yang mana tak ada teknologi secanggih itu sebelum ni. Itulah. Kalau tuan-tuan pergi ke India ni dia ada satu tempat, satu monumen Taj Mahal. Taj Mahal ni dia bina, kalau kita tengok tu, tuan-tuan tengok Taj Mahal, kalau tengok Taj Mahal, dia boleh tengok pagi dengan petang. Pagi tu tengok matahari daripada belakang, petang dia sunset tu, dia pukul Taj Mahal tu, tuan-tuan, Allah pun cantik. Waktu tu bila saya pergi,
Ada 2 orang mak saleh ni, dia duduk situ daripada pagi sampai malam. Bawa ayam, main minum balik, duduk nak tengok matahari belakang sana dan petang. Dia tak jalan, dia duduk tengok. Dia kata rupanya daripada jauh dia main, nak tengok saja. Dan kita duduk tengok, cantik kan? Dia bukanlah kata tegak arkitektur, dia kata dia macam ada bentuk mengembang ke atas sikit, cantik. Kalau tuan muslim keliling Taj Mahal tu, dia ada pagar dia. Dekat pagar tu, dia tertulis tau ayat-ayat Quran. Ini Shah Jahan yang mumtaz, cerita-cerita dia orang lah. Antara tiang yang disukai oleh Shah Jahan adalah tiang surah Al-Fajr yang terdapat tulisan allati lam yuhlaq mithluha fil bilad. Sesungguhnya tidak ada secantik ini, teknologi secanggih ini daripada apa yang kamu lihat sebelum-sebelum ini. Yang ni paling canggih. Dia cerita tuan-tuan, sebab dia rasa dialah yang buat paling indah. Tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, kalaulah Tuhan nak hancurkan, susah ke senang? Susah ke senang? Tuan-tuan pergi Aceh, jangan kata jauh. Kalau Tok Muhammad nak pergi ambil visa apa? Visa turis pula Ustaz. Tak pergi umrah pula, nak pergi Madain Saleh pula, susah. Tuan-tuan pergi Aceh ya? Tuan-tuan pergi Aceh. Ustaz orang ni duduk wajib untuk pergi misi. Misi bantuan. Dan tuan-tuan kata ke? Okay. Pergi Aceh, misi bantuan. Sampai di sana tuan-tuan, kita tengok, tanya orang Aceh, dia kata lagi jam, lagi macet daripada dulu. Padahal ada sebahagian orang kita kata kepada dia, mana adik-adik kamu? Dia cakap daripada Tok Wan, atuk, nenek, pak saudara, habis semua. Dan Quran pernah menyebut wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Kami tuan-tuan, Quran cakap, kami boleh gantikan dengan kaum yang lain. Maksudnya tak susah tuan-tuan. Nak hancur ni senang saja bagi Tuhan. Kalau kata 8 hari pernah berlaku, Allah hancurkan sehancur-hancurnya kerajaan yang hebat. Kita membina dengan baik, membina bertahun-tahun, membina dengan kesusahan. Kalau Tuhan nak hancurkan dengan sifat kita yang tidak syukur, maka Allah boleh menghancurkan dengan semudah. Kita duduk pagi-pagi, ribut tak ada, hujan tak ada, pagi-pagi goyang sikit je. Perempuan-perempuan yang di Aceh sana, habis tak ada langsung. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah gantikan hari ini kita pergi Aceh, jam balik. Hak dulu semua tak ada. Berapa ada? Ada 300 lah. 300 itu 200. Lebih kurang tak ada 300. Habis semua. Allah gantikan dengan yang baru. Adakah kesusahan bagi Allah? Tidak. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang kita dapat pada hari ini, kita iringilah seperti mana yang disebut walau anna ahlul Qur'an beriman dan bertakwa pada Allah. Jadilah khalifah yang terbaik di atas muka bumi. Tuan-tuan ada pilihan. Saya dan tuan-tuan boleh buat pilihan. Semua orang khalifah. Dalam surah ini semua khalifah. Saya dan tuan-tuan khalifah. Tuan-tuan buat pilihan, nak jadi manusia biasa ataupun manusia luar biasa. Ini pilihan tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan ada 24 jam yang sama. Ustaz Syauqi, Ustaz Zakaria ada 24 jam yang sama dengan saya. Tetapi kita punya resume depan Tuhan takkan sama. Imam Nawawi rezekinya 40 tahun saja hidup. Imam Syafi'i tak 54 tahun saja hidup. Tapi resume-nya takkan sama dengan kita. Satu hari saya dengan tuan-tuan 24 jam yang sama. Saya ingat, saya selalu sebut dalam ceramah, Pak Buya Hamka kata, kamu ingin mati bagaimana? Tadi cerita tanah perkuburan, dia menyebut kalau pergi ke tanah perkuburan, hari yang sama, yang menguruskan jenazah yang sama, jenis tanah yang sama, 2 jenazah masuk ke dalam kuburan. Tetapi apabila manusia meninggalkan kuburan itu, satu jenazah manusia lain tidak bercerita tentangnya, dia mati bagaikan bangkai. Tetapi ada satu jenazah, tanah yang sama, orang yang urus jenazah yang sama, tapi bila orang pergi daripada tanah perkuburannya, manusia bercerita-cerita tentangnya. Inilah manusia khairun nas anfa'uhum nas. Apa sebenarnya yang kita buat atas muka bumi ini yang ada manfaat bagi
You nak jadi ustaz yang macam mana? You nak jadi seorang doktor yang macam mana? Doktor ada ribu doktor. Institut kanser, berapa ramai doktor kanser? Ustaz ada beribu ustaz. Betul? Pegawai kerajaan ada ribuan pegawai kerajaan. Tapi siapakah yang di sisi Allah SWT yang banyak memberi manfaat bagi masyarakat sekeliling, bagi bumi yang dia duduk, insya-Allah. Dan sekali dia pergi dengan keharuman cerita tentangnya. Kita tuan kita dulu tuan tak menjadi tinggi, tapi dia tanam pokok durian satu batang, anak cucu boleh makan. Kita teringat dan kita doa tak henti-henti. Orang tua dulu tuan. Kalau tidak Nabi tak sebut. Kalau ada biji benih kat tangan, esok kiamat tanam juga. Memberikan manfaat bagi orang. Mesti ada beza. Mesti di kalangan kita ada beza. Mesti tidak ada sama, tidak akan sama. Orang yang banyak membantu orang dengan orang yang biasa-biasa. Orang yang susah payah sama-sama dalam keadaan semua orang sedang susah payah, dan orang yang sedang bersenang lenang tak fikirkan apa segala yang berlaku dalam masalah yang terjadi. Mesti takkan sama. Betul? Sama tak? Tak sama. Takkan sama. Orang kelam kabut ni kita boleh bilang tak sama dengan orang yang mungkin sedang berusaha menyelesaikan masalah. Sebab itu kita buat pilihan pada malam ni, nak berjaya dunia kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berjaya ni tuan-tuan, Quran 2-3 kali banyak menyebut man yuti'illah wa rasul, tilka hududullah, man yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Quran sebut kullu nafsin dha'iqatul maut faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Bukan orang kaya yang kata kaya itu berjaya. Tak semestinya orang yang menjadi pemimpin yang besar itu kata namanya orang yang berjaya. Orang yang glamour itulah yang berjaya. Siapa yang berjaya? Maklamat kejayaan yang terakhir disebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Siapa yang selamat daripada api neraka, masuk dalam syurga Allah, itulah kejayaan yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Tapi kita duduk di dunia, kita kena berjaya dunia dan akhirat. Allah alam mudah. Syukurlah selamat hari wilayah. Selamat hari wilayah. Semoga Allah memudahkan kemakmuran, kedamaian ke negeri ini. Allah selamatkan kita jauh daripada bala wabak bencana. Allah hindarkan kita daripada sengketa. Allah ikatkan hati-hati kita ini dengan ikatan kasih sayang. Allah perbaikilah akidah kita dan cucu keturunan kita. Allah kawal kita dengan baik. Allah lindungi kita daripada masukan-masukan, lindungi kita daripada benda-benda yang tidak baik. Allah pelihara anak cucu kita. Allah perbaiki lidah-lidah kita, lisan kita. Allah peliharalah akhlak kita. Allah peliharalah bumi kita. Keluarlah daripada perut bumi ini keberkatan Allah. Limpahkanlah daripada langit ini kerahmatan Allah. Kita minta kepada Allah dengan hari wilayah ini, Allah bagikan kebaikan untuk bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kesimpulannya ialah jadilah Muslim yang baik. Azam kita tu nak jadi Muslim yang baik. Muslim yang baik ni macam mana Ustaz? Macam-macam. Sebagai contoh Nabi kata, Al-Muslimu man salmal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu ialah orang-orang yang memberi keamanan kepada orang Islam yang lain daripada lidahnya dan juga tangannya. Dan Allah Ta'ala jadikan kita lidah, Allah Ta'ala jadikan kita tangan. Kita gunakan lidah, kita gunakan tangan untuk memberi keamanan, keselamatan kepada orang-orang Islam yang lain. Nak buat macam mana? Macam-macam cara boleh. Ya, sekecil-kecilnya buang sampah di tepi jalan, buang paku di tepi jalan, kecil, nampak tu. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau anta akhaka biwajhi tariq. Jangan kamu sekali-kali meremehkan perkara-perkara yang baik walaupun dia kecil. Walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu, dengan kawan sebelah kamu, dengan wajah yang senyum, itu Nabi suruh. Jangan kita berlekehkan, jangan kita pandang enteng perkara-perkara tersebut, sebab di sisi Allah dia mempunyai satu nilai yang sangat besar.
Jadi tuan-tuan sempena hari wilayah, sebab kita tajuk kita izinkan aku menumpang di sini, maka kita berazam untuk menjadi seorang Muslim yang memberi keselesaan kepada Muslim yang lain, yang menolong Muslim yang lain, nak berkhidmat untuk Muslim yang lain, nak membahagiakan Muslim yang lain. Itulah kita sebagai warga wilayah Persekutuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan doa yang disebut oleh Ustaz Ashraf sebentar tadi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada datangkan azab ataupun bencana dengan sebab kekufuran, dengan sebab perasaan tidak bersyukurnya kita di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan tempat tinggal kita ini. Ampun dan maaf saya dan juga semua barisan panelis forum pada malam ini. Syabas dan tahniah kepada penganjur Jawi dan Surah Al-Qudus. Terima kasih syabas dan tahniah juga kepada tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang hadir secara fizikal, dan juga kepada rakan-rakan pelayar media sosial, khususnya Facebook, yang mengikuti bual bicara forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan usaha kita mendapat rahmat dan keberkatan. Aku lupa lihada, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.